Assalamualaikum, anda sedang menonton Kilas Fakta 14 Disember 2021 bersama dengan saya, Nusha Mama Amin. Parti Muda hari ini berjaya memenangi kes mahkamah bagi mencabar keputusan Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Mahkamah Tinggi mengarahkan KDN mendaftarkan Muda sebagai parti politik dalam tempoh 14 hari dan membayar kos kewaman RM10,000. Pada 12 Ogos lalu, Hamzah menolak rayuan Muda untuk didaftarkan sebagai sebuah parti politik tanpa sebarang alasan. Berikutan itu, Muda menarik balik permohonan semakan kehakiman untuk memaksa Hamzah membuat keputusan berhubung rayuan mendaftarkan parti politik itu secara rasmi. Sementara itu, dalam sidang medianya hari ini, Presiden Muda Syed Saddiq Abdul Rahman melahirkan ucapan terima kasih kepada Badan Kehakiman. Dan setahun setengah, kita melalui pelbagai jenis rintangan dan cabaran. Pendakwaan, pugutan, sogokan. It is unbelievable. Tetapi dengan keputusan hari ini, it makes everything meaningful and worth it. Adun Hulu Kinta Muhammad Arafat Varisai Muhammad membuat kejutan dengan membawa ayam segar ke Dun Perak ketika berbahas berkaitan harga barang. Beliau memegang dan menunjukkan ayam itu kepada wakil rakyat yang lain kerana tidak berpuas hati dengan kenaikan harga barang. Maknanya, dalam resip ni untuk makluman Dewan dan Datuk Speaker, sebelum 7 hari bulan, harga ayam di Gunung Semangu sendiri dah mencecah RM10 lebih kilo. Maknanya, lepas 7 hari bulan ni, saya dipahamkan keluar satu skim harga maksimum keluarga Malaysia kata, oleh Kementerian Perdagangan dan Negeri. RM9.3. Katanya walaupun selepas itu harga maksimum ayam diturunkan, masalah itu masih membebankan rakyat. Arafat berkata dia terpaksa membawa ayam segar itu ke dalam Dewan kerana menurutnya tiada sebarang tindakan yang diambil oleh Exco negeri berkaitan. Baik, berita yang seterusnya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan untuk menjalankan perbicaraan kes rasuah 1MDB membabitkan Najib Razak secara dalam talian. Bagaimanapun, Hakim Colin Lawrence Sakwera berkata, mahkamah tidak menolak kemungkinan untuk berbuat demikian pada masa hadapan. Hakim membuat keputusan pagi ini berhubung permohonan pihak pendakwaan supaya kes itu dijalankan melalui prosiding secara dalam talian. Ini berikutan Najib tidak dibenarkan masuk ke mahkamah kerana mempunyai kontak dengan pesakit COVID-19 seperti yang dipaparkan pada status MySejahteranya. Semalam Najib dihalang daripada memasuki Mahkamah Tinggi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur atas sebab ini menyebabkan perbicaraan semalam dilapangkan. Susulan itu, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib semalam telah memohon mahkamah menjalankan perbicaraan melalui prosiding dalam talian hybrid. Bagaimanapun, Peguam Bela Hari Harantara Singh semalam membantah permohonan itu dengan hujah mahkamah akan berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk menilai persoalan undang-undang dan fakta yang dikemukakan apabila perbicaraan dijalankan di lokasi. Jawatankuasa Disiplin Maktab menamatkan pengajuan 10 pelajar MRSM Kuala Kangsar yang terlibat dalam kes buli baru-baru ini. Ketua Pengarah MARA Azhar Abdul Manaf berkata, kes tersebut telah diteliti dan keputusan menamatkan pengajuan pelajar terbabit berkuat kuasa hari ini. Dalam satu kenyataan, Azhar menjelaskan keputusan ini menunjukkan MARA tegas dan tidak berkompromi terhadap kesalahan buli di kalangan pelajar di bawah mana-mana institusi pendidikan MARA, IPMA mahupun tajaan MARA. Terdahulu, siasatan awal polis mendapati teguran supaya tidak menonton video lucah menjadi punca kejadian buli membabitkan pelajar maktab tersebut. Ketua Polis Perak Mio Farid Alatrash Wahid berkata, teguran yang dibuat mangsa berusia 13 tahun terhadap seorang daripada suspek menyebabkan pelajar berkenaan tidak berpuas hati sebelum berlakunya kejadian buli itu. Kesemua pelaku ditahan pada 10 dan 11 Disember lepas dan dibebaskan dengan jaminan polis selain 8 saksi dipanggil memberi keterangan.
shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Anwar Ibrahim hari ini menyokong lebih banyak kuasa diberikan kepada Sabah dan Sarawak ketika membahas pindaan Perjanjian Malaysia 1963. Ketua Pembangkang itu bagaimanapun mengingatkan pemimpin kedua-dua negeri itu supaya tidak menyalahgunakan kuasa dalam soal immigration. Yang nak dilarang berikan kuasa kepada Sabah dan Sarawak supaya mereka boleh memilih untuk menghalang kemasukan daripada negeri-negeri jiran yang akan mempersulitkan dari segi keselamatan atau akan menetap di situ tanpa kawalan. Saya hormat hak itu. Tetapi nampaknya digunakan termasuk dalam musim pilihan raya ini menghalang kemasukan ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Baru-baru ini dua ahli Parlimen Pembangkang, Ngee Koo Ham dan Wong Chen telah disenarai hitamkan dan dilarang memasuki Sarawak ketika kempen pilihan raya sedang berlangsung. 4 menteri dan timbalan menteri telah mengisytiharkan harta masing-masing yang berada di luar negara kepada SPRM. Perkara itu disahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Mereka ialah Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz, Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razi Majidin, Timbalan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Santara Kumar dan Timbalan Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Lim Ban Hong. Dalam jawapan bertulisnya semalam, Wan Junaidi berkata berdasarkan Kod Etika Ahli Parlimen, pengisytiharan harta Ahli Parlimen, isteri, suami, anak dan pemegang amanah perlu dikemukakan kepada Perdana Menteri dan disalinkan kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM. Terdahulu Ahli Parlimen Kulai Teo Ni Ching bertanya mengenai bilangan menteri dan timbalan menteri yang mempunyai akaun luar pesisir serta sama ada mereka wajib mengisytiharkan harta di luar Malaysia kepada SPRM. Pada Julai 2019 lalu, Dewan Rakyat Sebulat Suara meluluskan usul yang mewajibkan semua ahli parlimen termasuk pembangkang mengisytiharkan harta masing-masing. Baik, seterusnya ikuti laporan khas mengenai sambutan 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia baru-baru ini. Lebih 100,000 pengunjung dicatatkan untuk program 100 Hari Aspirasi Keluarga Malaysia yang berakhir pada Ahad. Sambutan luar biasa ini merupakan peningkatan sekitar 400% berbanding jangkaan asal yang sekadar menganggarkan kehadiran sejumlah 20,000 orang pengunjung dalam tempoh 4 hari program berkenaan berlangsung. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata beberapa pindaan bagi perkara tertentu telah dibuat ekoran sambutan luar jangkaan. Antaranya penutupan kaunter diskaun saman Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ untuk mengelakkan kehadiran yang begitu ramai hingga tidak mampu mengawal pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan MKN. Hasil tinjauan kami juga mendapati pada hari keempat, walaupun pengunjung tidak seramai pada hari pertama, pematuhan SOP adalah ketat dan teratur. Sejumlah 31 reruai terdiri daripada 26 reruai kementerian dan 5 agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri disediakan.
Rata-rata pengunjung berkata program seperti ini wajar diadakan pada setiap tahun dan diperluaskan ke negeri lain bagi memberi peluang mereka yang tidak berkesempatan hadir di KLCC untuk turut sama selepas ini. Penganjuran acara seperti ini juga menggambarkan bahawa keadaan negara bertambah baik termasuk dalam aspek ekonomi kerana rakyat sudah mulai keluar untuk mendapatkan perkhidmatan dan berbelanja. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Muhammad Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.